dan tengoklah berapa jumlah jemaah yang hadir. Ini piawaian, kriteria orang yang berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan sekalian, siapa dia Imam Al-Ghazali? Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Mudah nak ingat nama sebenar Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni dia ada dua beradik. Dia nama Muhammad, adiknya nama Ahmad. Dan asalnya Imam Al-Ghazali ni adalah ulama fiqh. Dia alim dalam bidang fiqh. Dan macam mana dia masuk dalam bidang tasawuf? Ketika mana Imam Al-Ghazali mengimamkan sembahyang, adiknya Syekh Ahmad menjadi makmum. Tengah sembahyang, adiknya mufaraqah. Bila orang tanya kepada Syekh Ahmad, sebab apa yang mufaraqah tak mengikuti abang dia Imam Al-Ghazali ni? Kata Syekh Ahmad, aku nampak darah di kepala abangku. Nampak darah. Rupa-rupanya Imam Al-Ghazali masa tengah jadi imam itu, tengah memikirkan permasalahan haid. Itu. Kan? Jadi sebab tu adiknya Syekh Ahmad mufaraqah. Maka start daripada saat dan ketika itu, Imam Al-Ghazali menceburi dalam bidang tasawuf. Itu. Nah, tengah semayang duk fikir masalah haid. Ulama fiqh kan. Sebab tu kita orang lelaki ni kena ambil tahu juga tentang haid. Walaupun kita tak keluar haid. Sebab isteri kita orang perempuan. Anak cucu kita ada di antaranya orang perempuan. Jangan nanti anak kita tanya, ayah haid ni apa dia? Haid ni kalau tak silap ayah bahasa Jepun. Haid. Punah. Haid ni adalah darah orang perempuan yang keluar disebabkan tidak berlakunya persenyawaan. Itu. Sekurang-kurang haid berapa lama? Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Tu kira paling kurang lah. Dalam tempoh 24 jam. Andai kata kalau darah keluar kurang daripada 24 jam, yang itu bukan haid. Itu adalah istihadah. Wajib orang perempuan menunaikan sembahyang. Dia kata nak sembahyang macam mana ni, darah duk keluar. Masuk waktu sembahyang, bersihkan, tukar pad baru, ambil wuduk dan terus sembahyang. Samalah juga hukum orang yang dalam keadaan daimul hadas. Sebagai contoh, silsil baul. Ayak kencing sentiasa duk keluar. Nah, kencing tak tus. Macam mana dia nak sembahyang? Dia hendaklah nak ambil wuduk tu kena pastikan dah masuk waktu. Baru boleh ambil wuduk. Kita yang sihat ni alhamdulillah, kita boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu sembahyang. Adapun orang yang dalam keadaan daimul hadas, termasuklah perempuan yang istihadah, untuk membolehkan dia ambil wuduk, kena pastikan waktu sembahyang dah masuk. Dan sebelum nak ambil wuduk, kena bersihkan pakaian dia daripada najis. Kemudian ambil wuduk dan terus sembahyang. Dia tak boleh bertangguh, dia tak boleh berlengah. 3 perkara tu kena buat secara segera. Bersihkan diri dia daripada najis, ambil wuduk dan terus solat.
Itu sekurang-kurangnya haid sehari semalam. Kebiasaan haid 6 ataupun 7 hari 7 malam, seminggu lah kita kata. Dan paling lama haid adalah 15 hari 15 malam. Nah, ada orang perempuan yang haid dia sampai 15 hari. Ada. Itu kira paling lama lah. Itu haid. Adapun nifas, nifas adalah darah yang keluar selepas beranak. Kalau tak beranak, tak keluar darah nifas ni. Sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah. Sekali keluar, lepas tu habis. Kebiasaan nifas adalah 40 hari, 40 malam. Sebab tu orang perempuan bila beranak, dia pantang 40 hari. Sebab apa pantang 40 hari? Mengambil sepenuh kebiasaan nifas 40 hari. Dan paling lama nifas adalah 60 hari 60 malam. Sebab tu ada cadangan untuk memanjangkan tempoh cuti orang perempuan yang bersalin. Nak dilajakkan sehingga 2 bulan, betul tak? Hari ni cuti bersalin sebulan saja. Ada cadangan nak pergi sampai 2 bulan, maknanya 60 hari mengambil sepenuh tempoh paling lama nifas. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi SAW, yang disebut sebagai bulan Maulid ke Maulud. Ada setengah tempat dia sebut Maulid, kebanyakan tempat dia sebut Maulud. Terutama di sebelah utara tanah air, di belah Kedah, di belah Penang tu, dia kata bulan ni bulan Maulud. Bulan Maulud. Jadi istilah yang paling tepat Maulid ke Maulud? Yang tepatnya adalah Maulid, bukannya Maulud. Maulidin Nabi, Maulidur Rasul. Apa beza Maulid dengan Maulud? Maulid adalah hari kelahiran, hari keputeraan. Maulidin Nabi, Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi, hari kelahiran Rasul. Itu maksud Maulid. Adapun Maulud, Maulud adalah bayi yang dilahirkan. Berdasarkan sebuah hadis kata Nabi, kullu mauludin, kullu maulud, setiap bayi yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, dalam keadaan fitrah. Maulud ni adalah baby, anak yang baru lahir tu. Jadi betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Sebab apa kita duk sebut maulud? Biasa kalau ceramah dia ada makan, sebab dekat dengan mulut, sebab tu sebut maulud tu. Jadi yang tepatnya adalah maulid. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dikasihi sekalian, bersempena dengan bulan Maulidur Rasul, kita nak baca beberapa potong hadis merujuk kepada kitab Syamazib. Kata dia, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga, antara cuping telinga dan bahu, dengan memakai pakaian berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah. Beliau memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahunya, kedua-dua belah bahu baginda bidang. Beliau bukanlah seorang yang rendah dan bukan juga yang tinggi. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik. Yang kata rambut Nabi ni, paling panjang rambut Nabi mencecah bahu. Tu kira paling panjang lah. Biasalah rambut panjang pendek ni, biasalah kan.
Cuma dari segi hukum fiqahnya, kita orang lelaki kalau nak simpan rambut, jangan melebihi paras bahu. Andai kata kalau simpan rambut kita orang lelaki ni lebih daripada paras bahu, hukum dia adalah makruh. Dan sekiranya menyerupai perempuan, maka jadi haram pula. Macam mana yang kata orang lelaki simpan rambut panjang menyerupai perempuan? Dia ikat tocang. Dia lelaki simpan rambut panjang ikat tocang pula. Kita ingatkan perempuan. Bila kita potong, kita beralih tengok, lah ada misai, jantan rupanya. Nah, jadi orang lelaki kalau nak simpan rambut panjang, jangan lebih daripada paras bahu dan jangan menyerupai perempuan. Sebagaimana orang lelaki tidak boleh menyimpan rambut panjang menyerupai perempuan, maka begitu juga orang perempuan tidak boleh potong rambut terlampau pendek menyerupai lelaki. Ni potong pendek sampai macam lelaki ni, orang perempuan. Jadi orang perempuan, biarlah ada ciri keperempuanan. Sebagaimana isteri-isteri Nabi, rambut mereka mencecah di tengah belakang. Panjang rambut isteri Nabi ni. Orang perempuan kita masa sebelum menikah dia simpan rambut panjang. Masa sebelum menikah dulu ni, tengok gambar tu sampai ke belakang, tengah belakang. Bila menikah, potong bagi pendek. Orang tanya sebab apa yang potong rambut pendek ni? Dia kata mudah nak mandi ustaz oi. Tambah suami jenis tongkat Ali dah. Tak dan nak kering rambut bini ni, dah nak kena basah pula. Itu. Tu yang dia potong. Bila dah menikah, dia potong bagi pendek ni, pasal mudah nak mandi kan. Kalau kita tengok perbahasan fiqah, pandangan Ibnu Abbas dan pandangan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi, bagi perempuan yang haid, mandi sebab haid ataupun mandi sebab nifas, maka hendaklah kalau perempuan tu dia rambut dia bersanggul, hendaklah dibuka sanggul tu, maksudnya diturunkan sanggul. Maknanya bila mandi tu air kena kulit kepala lah, dan meratakan ke seluruh tubuh badan. Ini mandi disebabkan haid ataupun nifas. Mandi haid sebulan sekali. Mandi nifas disebabkan beranak. Tapi kalau mandi disebabkan berjima dengan suami, pandangan Abdullah bin Abbas dan juga Aisyah memadai seorang perempuan itu melalukan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Andai kata kalau rambut dia panjang, dia ikat sanggul, tak perlu dia rungkai rambut dia. Perkataan rungkai tu saya nak cari tak jumpa jadi. Mandi disebabkan berjima dengan suami, orang perempuan yang simpan rambut panjang, dia tak perlu rungkai sanggul dia. Melalukan air di atas kepala 3 kali dan meratakan seluruh tubuh badannya dengan air. Ini pandangan Ibnu Abbas dan Siti Aisyah. Aisyah lah, isteri Nabi. Adapun pandangan Imam Syafi'i, mandi haid ke, mandi nifas ke, mandi disebabkan jima ke, tetap kena rungkai sanggul tu. Jadi kita ada pandangan yang boleh kita ikut nak memudahkan kita. Itu. Jadi orang perempuan jangan potong rambut bagi pendek yang menyerupai lelaki. Baik. Hadis yang seterusnya. Daripada Abu Hurairah melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang antara kalian hendak memakai sandal, mulakanlah dengan sebelah kanan. Apabila hendak melepaskannya, mulakan dengan sebelah kiri. Sandal ni slipper lah, kasut. Sandal sebelah kanan hendaklah menjadi yang mula-mula dipakai dan yang terakhir dilepaskan. Hadis sahih.
Maknanya Islam ajak kita cara nak pakai kasut, cara nak pakai slipper, pakai belah kanan dulu. Bila nak buka, buka belah kiri dulu. Nah, ini maknanya Islam ajak macam itulah. Tapi kalau nak langkah masuk masjid, jangan tuan-tuan langkah masuk masjid kaki kiri pula. Dia buka kasut kaki kiri, nak mudah dia terus langkah masuk masjid. Yang tu salah lah. Nah, masuk masjid kaki kanan. Jadi buka kasut tu, pijak atas kasut, buka belah kanan, langkah masuk masjid. Tu baru betul. Nah, kanan kiri tu kena ambil cakna lah. Tempat yang baik seumpama masjid, kita langkah kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Masuk pejabat kaki kanan, keluar pejabat kaki kiri. Nah, kalau masuk tandas, langkah kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu tandas. Begitu juga pasar raya, shopping komplek, mall. Nak masuk tu nak langkah kaki mana? Kiri ke kanan? Berdasarkan hadis kata Nabi, sebaik-baik tempat atas muka bumi ni masjid. Dan seburuk-buruk tempat atas muka bumi ni adalah pasar. Bila kata pasar ni termasuklah pasar raya, shopping komplek dan umpamanya. Ini tempat yang tak elok lah. Bukan tak boleh pergi beli balik. Tu yang kata membeli belah. Lepas beli belah lah. Jangan berlama-lama dalam tempat yang kesesakan orang tu. Nah, bahkan diajar pada kita masuk tempat membeli belah shopping komplek, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan asbab kita baca zikir tersebut, Allah pelihara kita daripada beli sesuatu yang tidak berkenaan. Allah pelihara kita daripada membazir, beli yang bukan keperluan. Baca yang tu. Nah, ni hujung minggu, ni hari Sabtu Ahad ni kita nak beli barang dapur apa semua, masuk pasar raya apa semua, baca yang tu. Jadi masuk langkah kaki kiri, keluar shopping komplek langkah kaki kanan. Itu. Begitu juga nak pakai kasut, pakai slipper, pakai kaki kanan, buka kasut, buka kaki kiri dululah. Baik. Hadis yang seterusnya. Daripada Anas bin Malik berkata, cincin Rasulullah diperbuat daripada perak, matanya juga daripada perak. Hadis sahih. Baik. Nabi SAW memakai cincin perak. Sebab tu sunat dan sunnah kita orang lelaki pakai cincin perak. Perhiasan yang dibenarkan bagi kita orang lelaki ni ada dua sahaja. Yang pertama cincin, yang kedua jam. Ini perhiasan orang lelaki. Adapun gelang, rantai adalah perhiasan orang perempuan. Haram lelaki memakainya. Tak boleh. Dia kata orang lelaki boleh tak pakai gelang perubatan tu? Banyak lagi cara nak berubat. Melainkan atas nasihat doktor pakar Muslim, memang nak kena pakai gelang perubatan tu, kalau tak pakai tak boleh. Yang tu diharuskan. Tapi saja-saja nak beli gelang magnetik tujuan perubatan, yang ni tak digalakkan. Sebab gelang adalah perhiasan orang perempuan. Begitu juga rantai. Perhiasan orang perempuan. Gelang dan rantai ni perhiasan orang perempuan, orang lelaki tidak boleh memakainya. Kecuali, dia ada pengecualian jugalah. Kita orang lelaki boleh pakai gelang. Yang pertama, gelang Mekah. Dengan syarat kita buat ibadat haji. Kalau kita pergi Mekah, tabung haji akan bekalkan kepada kita orang lelaki ni gelang yang ada tanda nama tu. Gelang tu boleh pakai dengan syarat kita pergi buat haji lah.
Bila dah selesai haji, balik ke Malaysia, kena buka gelang Mekah tu. Jangan duk pakai. Ni balik Mekah lama dah. Duk pakai lagi gelang Mekah tu. Yang tu tak boleh. Nah, bila kita menunaikan haji, tak apa kita pakai gelang Mekah tu. Sebagai tanda nama. Sebab apa diadakan gelang Mekah tu? Sebab berlakunya pertembungan dalam, di mana tu? Dalam terowong tu. Kan? Yang bersesak-sesak orang tu. Dulu dia jalan pergi balik tu melalui terowong yang sama. Nak pergi melontar pun masuk kot terowong tu, balik melontar pun lalu kot terowong tu. Bila di tengah-tengah, kawan belakang duk tolak, jatuh rebah, orang pakat pijak. Bila pijak mati, tak dapat dikenal pasti identiti siapa dia ni. Sebab tu dibekalkan gelang sebagai identiti. Tu tak apa. Yang kedua, boleh pakai gelang kita orang lelaki ni apabila masuk wad. Nah, kena tahan COVID ke apa ke, pakai gelang pink tu. Ataupun masuk KPJ ke, demam ke apa ke, yang tu boleh pakai lah. Tapi bila dah discharge keluar daripada wad, dah sembuh daripada COVID, kena buka lah gelang pink tu, kena buang. Yang tu boleh. Nah, itu dua jenis gelang kita orang lelaki boleh pakai lah. Lain pada tu, gelang meh apa semua tak boleh. Adapun cincin suasa, yang ni di kalangan ulama ada perbahasan dia. Suasa ni apa dia? Campuran emas dan perak. Itu suasa. Orang lelaki, nama kata emas walaupun sedikit, hukumnya tetap haram. Lelaki tak boleh pakai emas. Simpan emas boleh, pakai tak boleh. Suasa adalah campuran emas dan perak. Ulama fiqh dia khilaf berkenaan pemakaian cincin suasa bagi lelaki ni. Kalau nak pakai cincin suasa, dengan syarat emas itu tak boleh diasingkan. Dah sebati dah. Tu boleh pakai. Tapi kalau sekiranya emas dan perak itu boleh diasingkan, kita pergi kedai emas, kedai cincin, kita tanya toker tu, dia kata boleh tak nak asingkan, nak separate emas dan perak. Dia kata dengan teknologi hari ni boleh diasingkan emas dan perak. Maka ketika itu haram kita memakainya. Jadi kesimpulannya apa dia? Emas walaupun sedikit, orang lelaki haram memakainya. Jadi tak payah pakailah, pakai cincin perak cukup. Pakai cincin perak. Dan bila memakai cincin, jangan lebih daripada dua cincin. Orang panggil apa? Dua bentuk. Dua bentuk. Maknanya kalau nak pakai, jangan lebih daripada dua bentuk. Kalau lebih, hukum dia makruh. Maknanya dua bentuk, belah kanan satu, belah kiri satu. Pakai. Ni pakai penuh jari ni. Dah macam juragan. Sekali tengok macam Tok Bomoh, dua kali tengok dah macam juragan. Jadi jangan lebih daripada dua bentuk. Dan cara pemakaian cincin bagi kita orang lelaki, hanya dua jari sahaja dibenarkan. Jari kelingking dengan jari manis. Jari manis Jari kelingking dengan jari manis. Jari manis ni itu sahaja. Adapun memakai cincin di jari tengah, bagi orang lelaki itu ditegah. Pakai cincin jari tengah menyerupai kaum Nabi Lut yang mengamalkan homoseks. Sebab tu kalau nampak orang lelaki pakai cincin jari tengah, jangan tidur sebilik dengan dia. Bahaya. Ini bagi kita lelaki lah. Bagi orang perempuan tak ada masalah nak pakai cincin jari mana. Orang perempuan tak ada masalah. Bagi lelaki, yang ditegah pakai cincin jari tengah dan jari telunjuk. Lambang kesombongan. Ini bagi lelaki lah. Lelaki hanya dua jenis jari. Dua jari saja, jari manis dengan jari kelingking. Baik. Hadis yang berikutnya. Dah cerah kat luar tu. Daripada Anas bin Malik melaporkan Rasulullah memakai cincin di jari tangan kanan beliau.
Hadis sahih. Sunnah Nabi pakai cincin jari kanan. Kalau kita nak pakai jari kiri boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan? Hadis yang berikutnya daripada Huzaifah bin Al-Yaman berkata, Rasulullah memegang betisku atau betisnya, lalu berkata, inilah batas hujung kain sarungmu. Jika kamu tidak suka, jangan pula membiarkannya sampai menutupi kedua mata kakimu. Hadis sahih. Nabi nak bagi tahu kita, had kain, bila kita pakai kain sarung, kain pelikat, bagi kita orang lelaki, pakailah di atas buku lali. Jangan labuh sampai menutupi buku lali. Kalau ikut sunnah, pakai kain tengah betih. Macam kita tengok puak-puak tablik tu, pakai kain tengah betih tu. Tapi kalau tak selesa, terlampau singkat. Kalau belah utara dia kata, hang pakai kain singkat ni macam nak turun ke bendang. Jadi kalau tak selesa, boleh kita turunkan sedikit, cuma jangan sampai menutupi buku lali. Sebab tu yang pakai kain labuh ni orang perempuan ni. Orang perempuan tak apa, tutup kaki dia. Tapi kita orang lelaki kena menampakkan buku lali. Itu. Jadi kalau kain pelikat, kita ejah atas buku lali. Kalau jubah, kita potong biar atas buku lali. Kalau pakai seluar, Ustaz, seluar secara urufnya memang orang pakai tutup buku lali, betul tak? Mana ada orang pakai seluar atas buku lali? Dah jadi macam badut pula. Jadi bila sembahyang, lipat kaki seluar. Itu dibolehkan. Menampakkan buku lali. Lipat kaki seluar tidak ada masalah. Yang makruhnya kalau kita sembahyang, kita lipat lengan baju. Sembahyang dalam keadaan lengan baju berlipat, hukum dia makruh. Jadi kena turunkan. Yang boleh lipat kaki seluar sahaja. Hadis yang berikutnya daripada Abu Juhaifah berkata, Rasulullah bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Hadis sahih. Nabi melarang kita dengan hukum makruh sekiranya kita makan sambil menyandar. Walaupun kursi kita ada tempat sandar, jangan makan sambil menyandar. Ini ditegah oleh Nabi, hukum dia makruh makan sambil menyandar. Kita mungkin makan tak menyandar, tapi makan terlampau banyak sampai tersandar. Itu kita lah, kan? Nabi SAW satu hari tak pernah kenyang lebih daripada 2 kali. Andai kata kalau pagi Nabi kenyang, petang Nabi lapar. Begitu juga sebaliknya. Yang kata Nabi ni punya sikitnya makan, Nabi tidak akan berhenti makan melainkan pada suapan yang ganjil, pada suapan yang ketiga, pada suapan yang kelima, pada suapan yang ketujuh. Maknanya apa? Makan kalau boleh kira berapa kali suap, maknanya makan tak banyak. Kita sepanjang kita duduk makan ni, pernah tak kita kira berapa kali kita suap? Dia kata makan kira suap tak pernah, Ustaz. Makan kira pinggan je. Makan 2 pinggan tak apa nak cantik, tambah lagi sepinggan, bagi cukup 3. Ganjil. Itu kita. Yang kata Nabi, makan tak akan berhenti melainkan pada suapan yang ganjil. Itu bab makan lah. Hadis yang seterusnya daripada Ka'ab bin Malik, Rasulullah menjilat jari beliau 3 kali sesudah makan. Nabi mengajar kita lepas makan jilat jari. Ini sunnah yang boleh kita praktikkan. Kalau tadi yang menceritakan tentang Nabi satu hari tak lebih daripada 2 kali kenyang, yang ni tak praktikal. Sebab memang kok mana pun kita nak kena makan tak? Walaupun Nabi satu hari tak lebih daripada 2 kali kenyang, walaupun Nabi tak makan, Allah mengenyangkan Nabi. Yang tu tak praktikal bagi kita. Yang ni praktikal. Lepas makan jilat jari. Lepas makan jilat jari.
Ada yang kata pengotok. Lepas makan jilat jari ni pengotok. Dia kata pengotok kebulok. Kita kata balik. Nak pengotok apa? Kita jilat jari tangan kita. Lainlah kalau kita jilat jari tangan orang. Yang tu pengotok lah. Kan? Sunnah Nabi lepas makan jilat jari. Yang dimaksudkan jilat jari ni apa dia? Jilat hujung jari. Jilat hujung je lah. Bukannya nak masuk ke 5 jari dalam mulut tu. Kan? Jilat hujung jari. Kajian sains mendapati di tangan kita ni ada enzim pencernaan. Bila kita makan, kita jilat jari secara tak langsung membantu sistem penghadaman. Tangan kita ni ada enzim. Sebab tu orang tua-tua dia larang kita pegang lauk, pegang nasi dengan tangan, nanti cepat basi. Kalau nak pegang lauk ke, nak gulai ke, pegang dengan sudu ataupun cedok dengan senduk. Jangan pegang dengan tangan. Sebab apa basi? Sebab tangan kita ada enzim pencernaan. Jadi lepas makan jilat jari. Itu sunnah yang boleh kita praktikkan. Hadis yang seterusnya. Masruq berkata, aku melawat Aisyah lalu beliau menghidangkan makanan untukku. Aisyah berkata, aku tidak pernah makan sehingga kenyang. Tu yang kata Ummahatul Mukminin ni, isteri Nabi ni. Jangan kata Nabi makan tak pernah kenyang. Isteri Nabi pun makan tak pernah kenyang. Aku tidak pernah makan sehingga kenyang, kata Aisyah. Apabila dapat makan sehingga kenyang, aku menangis semahuku. Aku bertanya, mengapakah begitu? Aisyah menjawab, aku teringat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau meninggal dunia. Demi Allah, beliau tidak pernah kenyang 2 kali dalam sehari. Hadis ni hadis dhaif. Bukan hadis sahih. Maknanya kalau kita nak berhujah dengan orang, Nabi tak pernah kenyang 2 kali dalam satu hari. Untuk kita tu bolehlah, tapi bukan untuk diberdebatkan, untuk dibahaskan. Hadis ni bertaraf dhaif. Hadis yang berikutnya. Daripada Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu terlupa menyebut nama Allah sebelum makan, hendaklah kamu membaca Bismillahi awaluhu wa akhiruh. Hadis sahih. Kita makan, kita lupa nak baca Bismillah. Ataupun dah selesai makan, baru teringat kata tak baca Bismillah. Maka bacalah Bismillahi awaluhu wa akhiruh, dengan nama Allah daripada permulaan tadi yang aku makan sampailah akhirnya. Yang tu. Yang kadang-kadang dah tersandak, dah belahak, baru teringat kata makan tadi tak baca Bismillah. Jadi bacalah Bismillahi awaluhu wa akhiruh. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, orang yang makan tak baca Bismillah, makanan dia itu dikongsi oleh jin. Dia ada 4 jenis makanan jin. Makanan bagi jin ada 4. Yang pertama, asap. Asap tu makanan bagi jin. Jadi siapa-siapa yang merokok tu ada keturunan lah tu. Yang kedua, jin dia makan tulang. Penggemar sup tulang pun 2 kali 5 juga. Maksud jin makan tulang ni macam mana? Bukanlah jin makan tulang yang seketul tu, tidak. Kalau kita buang tulang, kita lempak tulang ikan, tengok-tengok hilang. Kita kata jin makan dah ni. Tak, yang tu bukan jin makan. Yang tu kucing buat pelari. Yang kata jin makan tulang, dia makan sum-sum tulang. Ada pandangan ulama mengatakan jin pergi dekat tulang, dia tiup tulang itu, lalu berubahlah makanan menjadi makanannya di alam dia. Itu. Dia makan tulang, maksudnya makan sum-sum, ataupun berubah menjadi makanan di alam dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, makanan bagi jin adalah makan minum orang yang makan tak baca Bismillah. Itu juga menjadi makanan bagi jin. Yang keempat,
Makanan bagi jin adalah makanan minuman yang terdedah. Baru teringat kita dedah tutup boleh. Makanan minuman yang terdedah adalah makanan minuman bagi jin. Sebab tu jangan biar makanan kita terdedah dalam tempoh jangka masa yang lama. Ni kadang-kadang bila bancuh ayak, dia letak atas meja, dia biar terdedah macam tu. Jangan. Paling tidak ambillah sudu tutup. Buat isyarat tutup. Ambil sudu tutup. Tak tutup penuh pun tak apa. Begitu juga makanan. Jangan biar terdedah dalam tempoh jangka masa yang lama. Kita pesan kaum ibu, lepas guna kuali belanga dekat dapur tu, minyak hak dalam kuali tu kalau sekiranya nak guna pakai lagi, jangan biar terdedah belanga tu. Ambil sudip ataupun senduk tutup. Saya katakan tadi, kalau tak tutup penuh pun tak apa. Kita buat isyarat tutup. Yang kata jin, dia tidak akan pergi, dia tak akan menghampiri makanan minuman yang tutup. Bahkan Nabi sebut, apabila menjelang waktu maghrib, panggillah anak-anak kamu masuk dalam rumah, tutup pintu, tutup tingkap. Sebab jin tak akan masuk mana-mana rumah yang tertutup pintu dan tingkap. Tu yang kata jin. Jin ni dia ada protokol dia. Padahal jin kalau dia nak masuk rumah kita, dia tak perlu melalui tingkap pun boleh. Dia tak perlu melalui pintu pun boleh. Dia boleh serap kot dinding . Sebab dia makhluk halus, dia boleh menyerap kot dinding. Tapi jin ni dia ada protokol dia. Sebab tu tak betul kalau kita kata sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Salah tu. Paling jahat di kalangan kita manusia, kita kata paling baik di kalangan jin. Kalau dengar dekat jin, kecil hati dia. Jahat-jahat jin tak pernah pecah masuk rumah orang. Jahat lagi manusia yang pergi pecah masuk rumah orang. Sebab tu rumah pintu yang tertutup, termasuklah makan minum yang tertutup, jin tidak akan menghampirinya. Itu. Itu 4 jenis makanan jin. Dan satu lagi saya nak kongsi. Antara makanan yang menjadi racun di alam jin adalah apa panggil apa tu? 5 perut. 5 perut. 5 perut di alam jin adalah racun yang sangat berbisa bagi mereka. Sebab tu kalau kita nak tengok kita ni ada gangguan ataupun tidak, beli ayak kelapa, ayak nyok beli ayak kelapa, perah 5 perut. Bukan 5 nipis 5 perut. 5 hak berutu tu. Lime kafir. Dalam bahasa Inggeris, lime kafir. Kita kata, 5 kafir. Lime kafir. Perah. Sebiji ke 3 biji. Dia kalau kita perah pun, dia tak keluar banyak pun. Yang kata limau tu kan. Cara nak potong limau, jangan potong menegak, kena potong melintang. Baru kita perah tu dia keluar ayak. Kalau kita potong menegak, kita perah memang tak keluar ayak. Dia kena potong melintang. Perah baru dia keluar ayak. Bila kita perah limau, 5 perut dalam ayak nyok, ayak kelapa, kita minum. Bagi orang yang ada gangguan dalaman, gangguan makhluk halus, secara automatik dia akan muntah. Tak percaya, try tengok. Dia akan muntah. Bagi kita yang tidak ada gangguan, kita minum tak ada apalah kan. Bacalah bismillah, selawat apa semua tu macam biasalah. Okey. Saya rasa cukup takat dulu untuk pagi ni. Minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih di atas perhatian. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin.
Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma warzuqna 'amalah. Wa sallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi